Membina impian, melakar masa depan. Nona, inspirasi wanita untuk semua. Assalamualaikum dan salam hujung minggu buat semua penonton Nona. Semoga waktu terluang anda dapat dimanfaatkan sebaik mungkin bersama keluarga. Sebagai insan yang sentiasa ingin melihat perspektif kehidupan dengan lebih positif, tentu memerlukan kekuatan mental yang tinggi untuk berhadapan dengan pelbagai ujian dan pastinya lebih mudah untuk mencipta kejayaan. Menarik di Nona minggu ini. Basically, my style pun something yang macam very minimal, English macam tu. So, once I dah start dengan buat satu baju wedding for my friend, and then I start suka. Baru then only I discover that I punya minat lebih kepada baju bridal, baju custom made macam tu. Pada saya, keluarga ni adalah tunggak utama, terutama sekali ibu saya sendiri. Saya buat dengan kata orang tu betul-betul bersungguh-sungguh. Jadi kita sendiri kena urus masa kita dengan bijak. Sebabkan semangat itulah saya berjaya sampai hari ini. Rumah ni is actually is a condo 3 bilik. Konsep yang saya bawakan sini adalah konsep modern rustic tradisional. So saya nak bawa vibe kampung di Kuala Lumpur. Mencipta nama dalam industri fashion negara, setiap rekaan diberi sentuhan eksklusif demi memberi kepuasan kepada pelanggan. Nama Fuzana Mokhtaza tidak asing lagi dalam arena fashion tempatan. Bermula dengan mempertaruhkan koleksi ready to wear yang sesuai untuk golongan wanita, dia mula beralih arah dengan mengetengahkan busana raja sehari yang tidak syarat perinciannya namun masih mampu menyelahkan sisi feminin bakal pengantin. Nona bawakan koleksi busana pengantin daripada Fuzana Mokhtaza. Daripada seorang pemegang ijazah sarjana muda berkembar dalam bidang seni bina, mampu mencipta kerjaya dalam industri fashion. Meminati fashion sejak di bangku sekolah lagi, membuka satu lembaran baru buat Fuzana Mokhtaza yang berasal dari Alusta, Kedah. Basically, macam mana I boleh tergerak hati juga suka fashion. Once upon a time, my nenek tu very famous dekat Singapore menjahit, sulaman semua. It's a 70 years old punya kebaya, but still nice, still cantik nampak. The baju tu disulam, everything lah together, all by herself. So sekarang ni I just tak pernah jumpa dia, but I just nampak hasil kerja dia lah. So I think start from there lah, I macam lagi rasa macam okay, I nak menjahit lah, I suka lah, it's in me. I rasa macam tu. Jenama ini pernah dipilih mewakili Malaysia untuk mempersembahkan koleksi busana pengantinnya di Qatar Doha bersama jemputan dari negara lain seperti Mexico, Lebanon dan Turki. 2012 kita start dengan baju kurung, punya ready to wear semua. Basically my style pun something yang macam very minimal, English macam tu. So once I dah start dengan buat satu baju wedding for my friend, and then I start suka. Baru then only I discover that I punya minat lebih kepada baju bridal, baju custom made macam tu. Fuzana Mokhtaza terkenal dengan rekaan yang tidak terlalu syarat. Sentuhannya moden tetapi feminin. Setiap rekaannya disesuaikan dengan personality dan fizikal seseorang. I would say Fuzana Mokhtaza ni about more like feminine, something flowy, pakai banyak lace and beadings, something the silhouette tu, something very feminine silhouette, soft and flowy.
kita buat design tu, kita imagine the girl tu looks very feminine on that day. So something very minimal, but then ada a spark of beading, detailing kat certain area macam tu. For this year, yang 2022 punya bridal collection, the style tu more towards glam sikit lah. It's about, the idea is actually everyone hold the weddings to almost 2 years kan, tak boleh nak buat MCO. So the idea is having like this 2022, everyone dah boleh start buat weddings. So I thought of macam like, okay, let's go all out for the bride, have the reception. Aksesori perkahwinan seperti kasut yang direka khas dengan rekaan yang minimalis turut disediakan bagi melengkapkan penampilan raja sehari. Yang paling penting I titik beratkan is the material. The material tu yang mainkan peranan besar untuk baju tu, macam mana ending dia jadi. The final look tu is the material. Okay, satu. And number 2 is of course the cutting of the materials. The cutting of the dress. I akan always suggest to customer, okay, for wedding, kita boleh ikut trend, okay? Tapi jangan too trendy because we still want the dress to look timeless. Kan? 20 years, 30 years later, you nak tengok balik gambar your wedding dress, kan? You nak tengok, oh, still relevant until now, the wedding dress. And of course, the finishing part in terms of the placement of the beadings and the detailings. Untuk terus bertahan dan relevan sehingga ke hari ini, Fuzana sentiasa mengikut trend dan teknik terkini bagi memastikan setiap hasil rekaan yang dipersembahkan kemas dan sempurna. I hope after this will be better and better and better. Of course, we are in still a learning curve, still improving day by day, and then we hope that we can become better and also maju and advance lagi lah. Minggu ini, Nona bersiaran dari sebuah kediaman berkonsepkan modern contemporary yang terletak di Cyberjaya, Selangor. Pemiliknya, Encik Rahimi Hazri, memilih gabungan rona hitam dan kelabu untuk disesuaikan dengan perabot dan hiasan dekorasi. Nasi telur merupakan menu tradisi dari Istana Terengganu yang semakin popular dalam kalangan masyarakatnya. Resepi turun-temurun ini menjadi sajian utama di istana suatu ketika dahulu. Namun kini ia menjadi hidangan istimewa untuk pelbagai sambutan majlis atau perayaan. Menu yang menambat selera ini sesuai disajikan bersama dalca. Anis Alawiyah Ishak berkongsi cara penyediaan resepi istimewa ini. Negeri Terengganu terkenal sebagai destinasi pelancongan yang popular dengan keindahan pulaunya, turut memiliki pelbagai lokasi menarik yang menjadi daya tumpuan pelancong dalam dan luar negara. Sajian dari negeri pantai timur ini menjadi pilihan utama pengunjung ketika datang bertandang. Antara menu paling popular, nasi dagang, soto sumbat, ikan celup tepung, pulut bakar dan keropok leko. Segmen Air Tangan minggu ini membawakan menu tradisi Istana Terengganu. Anis Alawiyah Ishak berkongsi cara penyediaan nasi telur yang dihidangkan bersama dalca. Bahan-bahan utama untuk nasi telur hari ini adalah semangkuk nasi, 10 biji telur, 500 gram hati dan 500 gram daging. Bahan-bahan untuk dalca hari ini kita hanya perlukan 1 jug air iaitu 500 ml air, kacang panjang, kentang, lobak merah dan juga terung. 500 gram daging, 500 ml santan, sedikit minyak, 200 gram dalca, 3 sudu bawang besar yang telah di-blend bersama dengan bawang putih, sedikit serbuk kunyit, garam dan kari. Cara untuk masak dalca dulu, kita masukkan minyak
Apabila minyak dah panas, kita masukkan bawang. Masukkan kita punya serbuk kari. Dan serbuk kunyit. Okey, serbuk kunyit ni untuk pastikan kita punya dalca tu warna kuning keemasan dia tu cantik. Kita masukkan daging. Tumis daging bersama rempah sehingga sebati, kemudian tunggu selama 2 ke 3 minit. So sekarang dah 2-3 minit, kita masukkan kita punya dal. Nanti kita boleh masukkan bahan-bahan sayur-sayuran tadi ke dalam kita punya dalca. So sementara itu, saya boleh tunjukkan dulu cara untuk buat nasi telur. Panaskan minyak dulu. Okay, so sementara tunggu minyak kita panas, kita boleh pukul telur dulu. Seterusnya, pukul telur sehingga kembang. So boleh nampak kan telur ni dah naik. So dia punya buih tu dah cantik. So tekstur dia pun dah lain. Petua kedua, kita perlukan minyak kita betul-betul panas untuk masak telur dan kita memerlukan penapis. Teknik untuk menggoreng mestilah menggunakan minyak yang panas. Tuang telur ke dalam penapis sambil menggoyangkannya. Telur harus sentiasa dikacau secara 360 darjah untuk memastikan ia tidak hangus dan masak dengan sekata. Sambil tu kita boleh tengok kita punya dalca. Okay, so sekarang kita nampak kita punya telur dah warna keemasan. So kita dah boleh angkat dan toskan telur kita. Dengan menggunakan minyak yang sama, kita boleh masukkan hati. Biarkan hati masak sehingga garing. Seterusnya, angkat dan toskan. Menggunakan minyak yang sama, masukkan pula daging dan goreng hingga garing. Okey, so sementara kita tunggu daging kita sambung tengok kita punya dalca. Kita punya daging kita dah garing, so kita boleh angkat kita punya daging. Tak perlu toskan pun tak apa sebab kita perlukan sedikit minyak daripada hasil gorengan telur, hati dan daging ni untuk kita campur bersama dengan nasi nanti. Ketiga-tiga bahan yang digoreng tadi kemudian dimasukkan ke dalam bekas nasi dan gaus sehingga sebati. So sekarang nasi telur kita dah siap. Macam ni rupa dia, nasi telur. So sekarang kita boleh sambung dengan kita punya dalca lah. So kita masukkan bahan-bahan seterusnya itu sayur-sayuran. Masukkan santan ke dalam dalca perlahan-lahan untuk mengelakkan santan berketul dan naik minyak. Kita punya sayur ni dah masak, kita boleh masukkan sedikit garam. So selepas 2 minit kita dah boleh hidangkan kita punya dalca bersama dengan nasi telur. Kita dah siap kita punya nasi telur untuk hari ini. Selain daripada kita punya dalca, nasi telur boleh dimakan bersama dengan ayam masak merah dan juga dalca timun. Selamat mencuba!
Memilih dunia perniagaan yang didominasi kaum hawa, sedikit pun tidak pernah melunturkan semangatnya untuk terus membina empayar sendiri dalam dunia kosmetik dan penjagaan kesihatan. Usahawan berjaya, Dato' Azril Muhammad Razi tidak perlu diperkenalkan lagi. Anak jati Kedah ini tidak pernah kenal erti mengalah, malah cabaran dan ujian yang dihadapinya membuatkan dia lebih bersemangat untuk melakar kejayaan. Minggu ini, Nona bawakan kisah jatuh bangun beliau dalam dunia perniagaan juga mendekati kehidupan peribadinya bersama keluarga tercinta. Ikuti perkongsiannya dalam Kisah Inspirasi. Bermula dari bawah, zaman remajanya banyak dihabiskan dengan mencari ilmu serta berniaga. Segala pahit manis ditempuh sebelum bergelar jutawan di usia yang masih muda. Berasal dari Kuala Lumpur, kisah pengasas produk kesihatan dan kecantikan Dato' Azril Muhammad Razi, 36 tahun, boleh dijadikan inspirasi buat usahawan yang lain. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada penonton Nona. Selalu nampak saya di kaca TV kan? Tetapi hari ini sesuatu yang istimewa untuk anda. Saya nak kongsikan dengan anda semua kehidupan peribadi dan juga keluarga saya. Jom ikut saya masuk. Minat terhadap bidang perniagaan sejak di bangku sekolah, Dato' Azril mula serius sejak beliau berumur 20 tahun. Berbekalkan usaha, modal dikumpul sedikit demi sedikit sehingga dia berjaya membuka syarikatnya sendiri pada tahun 2011. Peringkat awal semasa saya menceburi bidang perniagaan pastinya susah sebab apa? Masa tu dalam tempoh pengajian saya nak kena bahagikan masa antara pelajaran, pendidikan saya dan juga perniagaan yang saya ceburi. Tapi saya buat dengan kata orang tu betul-betul bersungguh-sungguh. Jadi sebabkan semangat itulah saya berjaya sampai hari ini. Walaupun komited dengan urusan kerja, usahawan muda ini juga tidak pernah melupakan tanggungjawabnya sebagai ketua keluarga. Bagi saya, kalau kita nak fikir pasal kerja ataupun perniagaan yang saya lakukan, perkara tersebut memang tak akan habis. Jadi kita sendiri kena urus masa kita dengan bijak. Saya percaya semua orang Allah dah tetapkan masa kita kan. So bergantung kepada kita cara kita mengurus masa. Jadi sesibuk mana sekalipun, sekarang ni adalah tempoh anak-anak saya membesar. Jadi pentingnya sebagai seorang parents, bapa, meluangkan masa dengan anak-anak. Pertemuan ketika terlibat dalam program reality Nona Manis TV3 telah menyatukan beliau bersama Datin Balkish Banu Muhammad Husni, 28 tahun. Tak tahulah, masa saya jadi juri tu, saya nampak isteri saya kata, mungkin inilah kot saya punya jodoh. List yang berdekat depan saya ni, basically saya rasa in term of convincing power tu kurang sikit. Dan saya rasa hari ni berat tersebut. Saya sebenarnya macam mula-mula tak apalah nak kawan dulu. Tapi dari segi kata orang tu dah kawan, kenal. Dan apa yang saya terpikat dengan isteri saya ni sebab bila saya ajak dia keluar jumpa kat luar, dia terus ajak saya datang rumah jumpa keluarga dia. Detik perkenalan saya dengan Datuk singkat. Saya kenal dengan Datuk 6 bulan kami dah bertunang dan tak sampai setahun kami dah bernikah waktu tu. Mempunyai jadual kerja yang sibuk dan padat menjadikan Dato' Azril seorang yang menghargai masa. Beliau juga lebih gemar meluangkan masa di samping keluarga, terutama bersama 2 orang anaknya iaitu Sarah Aisyah 4 tahun dan Umar Matin 3 tahun. Anak saya ni kedua-duanya adalah ceria. Diorang ni sangat happy go lucky, suka gelak. Jadi saya sebagai bapa kadang-kadang bukan saya nak puji anak saya tapi saya rasa diorang ni comel. Jadi saya suka usik diorang. Dia di rumah memang sangat suka mengusik anak-anak dia sebenarnya. Kalau dekat rumah karakter dia memang berbeza, agak berbeza lah dengan di office. Lebih 15 tahun berkecimpung dalam dunia perniagaan, perancangan yang khusus amat penting buatnya apabila melakukan sebarang keputusan. Sebab saya ni seorang yang bila saya buat perancangan, saya akan buat perancangan yang betul-betul teliti. Dan paling penting sebenarnya kita kena belajar daripada kesilapan yang orang lain buat. Jadi daripada situ, bila saya belajar daripada kesilapan orang lain tu, benda tu jadi satu panduan, guide untuk saya supaya saya buat perancangan tu lebih baik, lebih teliti.
Setiap kejayaan anak adalah hasil doa seorang ibu. Anak ketiga daripada 4 orang adik-beradik ini menjadikan ibunya sebagai penguat semangat untuk terus maju dalam bidang yang diceburi. Pada saya, keluarga ni adalah tunggak utama. Mereka yang banyak memberi sokongan kepada saya, terutama sekali ibu saya sendiri. Sebenarnya bila cakap pasal ibu saya akan rasa sebab sikit. Sebab ibu saya ni adalah orang yang pada saya adalah memberi kekuatan kepada saya sendiri. Sebab saya rasa Biasia ni tertubuh sebab pertama sekali adalah doa dia dan juga restu daripada ibu saya sendiri. Seorang yang sentiasa menghormati dan menyantuni ibu bapanya, sikap tidak mudah berputus asa juga menjadikan beliau terus berjaya sehingga ke hari ini. Yang Aunty ingat, dia mula minat berniaga tu masa dia 16 tahun, masa dia tingkatan 4. Itu maknanya masa dia sekolah tu dia dah ada minat lah untuk berniaga tu lah. Selalu, sebab Aunty ingat kata-kata arwah ayah Aunty dulu, dia kata apa-apa saja pun yang kita nak buat tu, apa-apa kerja yang kita nak lakukan, kita kena, niat tu kena betul. Hasil kesenangan yang dikecapi, beliau telah menubuhkan sebuah yayasan kebajikan bagi berkongsi rezeki bersama masyarakat yang memerlukan. Sebelum tertubuhnya Yayasan Biasia ni, kami memang banyak terlibat dalam aktiviti kemasyarakatan, CSR yang mana kita membantu anak-anak yatim, kemudian ibu tunggal. Alhamdulillah setiap minggu kita memang ada aktiviti, terutamanya hari Jumaat yang mana kita turut salurkan kata orang tu food pack kepada mereka yang memerlukan di masjid-masjid, dan juga kita juga memang ada buat bantuan kepada mereka yang memerlukan. Tambah lagi kalau kita tengok dalam tempoh pandemik ni ada mangsa-mangsa banjir yang kita hulurkan bantuan. Selain mempunyai beberapa perniagaan seperti hartanah, media pengiklanan dan perusahaan rumah peranginan, beliau juga turut berhasrat ingin membina sebuah rumah ibadah untuk kegunaan masyarakat. Ucapan untuk dia, terima kasih sebab sentiasa ada untuk keluarga, sentiasa ada untuk anak-anak, untuk saya, untuk mama dan semua orang. Harapan saya untuk terus bahagia dalam apa saja bidang yang dia ceburi, dan insya-Allah saya akan sentiasa berada di samping dia. Mestilah kita seorang ibu bila tengok datuk atau anak-anak yang lain juga, bukan datuk seorang saja, siapa pun sebagai ibu mesti rasa gembira lah. Lepas tu dia terus bertanggungjawab lah pada anak-anak dia, isteri dia, keluarga Aunty juga dan keluarga mentua dia juga lah. Itulah harapan Aunty lah. Saya bersyukur dengan apa yang Allah dah kurniakan kepada saya, sebab saya percaya dengan kata orang tu, bila kita bersyukur akan bertambah lagi nikmat usaha kita sendiri. Dalam hidup saya mengharapkan yang terbaik, bukan sahaja untuk diri saya sendiri tetapi untuk orang sekeliling saya. Semuanya saya nak yang terbaik. Jadi dengan adanya perniagaan saya ni, saya berharap perniagaan saya ni boleh diwarisi oleh anak-anak saya. Keduanya saya inginkan kebahagiaan dengan keluarga dan juga semua kaki tangan saya yang selalu menyokong saya. Alah bisa tegal biasa. Di sebalik rutin harian yang sentiasa sibuk, keluarga tetap menjadi keutamaan. Walaupun sudah mengecapi kejayaan, beliau tidak mahu berada di zon selesa, malah ingin terus berbakti kepada masyarakat. Bagi anda yang gemar meneroka negara yang kaya dengan budaya dan sejarah sambil menikmati keindahan landscape yang menghijau, Dublin Island antara lokasi pilihan yang sesuai untuk dikunjungi. Mempunyai pelbagai tarikan untuk dijelajahi seperti Dublin Castle, St. Patrick Cathedral dan Howth, negara ini menyimpan 1001 sejarah dunia. Bersama Nur Ilsalina Akmal Ali Bahrun, penuntut jurusan perubatan di Royal College of Surgeons Dublin Island, berkongsi pengembaraannya ke lokasi yang menarik di sana. Dublin merupakan ibu kota dan bandar yang paling popular di Ireland. Bandar ini berasal daripada bahasa Ireland iaitu Dublin yang bermaksud kolam hitam.
Kota ini berkembang pesat pada abad ke-17 dan merupakan bandar kedua terbesar di Empire British dan kelima terbesar di Eropah. Selain itu, lokasinya yang terletak di wilayah Leinster berhampiran muara sungai Liffey menjadi antara tarikan pelancong untuk berkunjung. Hai semua penonton Nona, apa khabar? Saya Irsalina Akmal, pelajar perubatan tahun 2 di Royal College of Surgeons in Ireland dan telah menetap di Dublin Island selama 2 tahun. Jadi, hari ini saya akan kongsikan beberapa tempat menarik yang boleh anda lawati di sini. Jom. Antara lokasi yang menarik di Dublin ialah Phoenix Park di mana ia merupakan taman rekreasi yang terbesar di Eropah dan berkeluasan sebanyak 707 hektar dan merupakan taman rekreasi awam yang dibuka selama 24 jam. So, pada hujung minggu, banyak pengunjung yang datang untuk berjoging dan berbasikal. Tarikan utama di Phoenix Park ialah rusa liar yang hidup bebas dalam taman ini dan fakta menarik, rusa-rusa di sini merupakan keturunan rusa diraja Great Britain. So sekarang ada lebih kurang 600 rusa yang hidup di sini. Jadi kat mana lagi kan kita nak tengok rusa dengan lebih dekat? Selain taman rekreasi, Dublin Mountain juga merupakan lokasi menarik untuk dilawati. Selain dapat menikmati suasana yang dingin pada musim sejuk, panoramanya yang indah dan memukau menjadikan pengalaman mendaki gunung antara kenangan yang pastinya tidak dapat dilupakan. Antara waktu yang menarik untuk berkunjung ke Dublin Mountain ialah semasa musim sejuk kerana trail sangat lawa dan dilitupi salji. Dan dari atas puncak juga, pemandangan dia sangat cantik dan kita boleh tengok seluruh Dublin City dari atas puncak. Pengunjung yang sukakan ketenangan tentunya tidak akan melepaskan peluang melawat Howth. Pemandangan yang cantik menjadikan tarikan utamanya dan ia juga merupakan lokasi terbaik buat mereka yang gemar menikmati pelbagai jenis makanan, khususnya makanan laut. Howth adalah lokasi yang paling sesuai untuk dikunjungi. Untuk sampai ke Howth, ianya mengambil masa 20 minit dari Dublin dengan menaiki kereta api Dart dan pengunjung boleh menikmati keindahan di sepanjang tebing laut. So antara tarikan yang menarik di sini ialah Howth Market yang dibuka setiap hujung minggu dan pengunjung wajib untuk mencuba seafood chowder iaitu sup yang diperbuat daripada kerang, udang, ikan serta butter dan rempah-rempah. Selain itu, St. Stephen's Green Park terletak di tengah-tengah bandar Dublin dan telah wujud di sini sejak dari tahun 1664 dan ianya merupakan taman awam terbuka yang tertua di Ireland. Bagi yang cintakan sejarah, Dublin Castle merupakan destinasi yang harus dikunjungi. Selain reka bentuk seni binanya yang menarik perhatian, lokasi ini juga menawarkan pelbagai tinggalan sejarah untuk dihayati. Dublin Castle juga adalah antara tarikan utama di Dublin. Ianya telah dibina sejak dari tahun 1204 dan merupakan bangunan bersejarah terpenting di sini. St. Patrick Cathedral merupakan gereja lama yang terletak di bandar Dublin. Selain kaya dengan seni bina klasik dan artifak sejarahnya, lokasi ini sering menjadi tumpuan pengunjung pelbagai agama. St. Patrick Cathedral adalah gereja kebangsaan Ireland dan merupakan gereja tertinggi di Ireland dengan ketinggian 43 meter. So, gereja ni bukan sahaja tempat beribadah untuk penganut agama Kristian tapi ianya juga dibuka kepada pengunjung. Jadi kalau kita masuk ke dalam St. Patrick Cathedral ni, kita boleh lihat banyak arkitektur yang menarik dan diperbuat daripada batu kapur. Jangan lepaskan peluang ini untuk menerokai dan eksplor setiap sudut di Dublin kerana ianya dipenuhi dengan bangunan dengan arkitektur yang menarik, street art dan memorial yang lawa serta bukan saja di tengah bandar Dublin, malah di sekitarnya. So, see you in Dublin. Bye! Dublin penuh dengan daya tarikan dan sesuai menjadi destinasi pilihan pengunjung. Panoramanya yang menakjubkan serta syarat dengan kisah sejarah lamanya pasti menjanjikan kelainan.
Kehidupan di kota ada kalanya membuatkan kita rindu pada suasana kampung. Perasaan ini telah mencetus idea seorang pemilik kondominium untuk mengubah kediamannya menjadi sebuah homestay dengan menggabungkan konsep tradisional, moden dan rustik. Dihiasi dengan pemandangan KLCC, homestay ini didekorasi oleh pemiliknya dan sesuai dikunjungi seisi keluarga. Ikuti perkongsiannya dalam Diary Deco. Kampung Bandar, Kuala Lumpur. Kediaman berkonsepkan rumah kampung tradisional ini sebenarnya sebuah unit kondominium yang terletak di tengah-tengah Kuala Lumpur iaitu di Kampung Baru. Rumah ni is actually is a condo 3 bilik 950 square feet. Konsep yang saya bawakan sini adalah konsep modern rustic tradisional. Dari segi design dia, tadi ilhamnya daripada sini is actually saya ada lagi satu rumah di Langkawi namanya Rumah Bendang. So saya nak bawa vibe kampung di Langkawi tu di Kuala Lumpur sebab saya jarang balik Langkawi. So inilah tempatnya. Dari segi ID memang sayalah sendiri ID. Setiap ruang menempati konsep rustik tradisional dan hampir keseluruhan hiasan dalamannya adalah barangan terpakai. Sebagai pengumpul barangan antik, lebih mudah bagi Azmir untuk mendapatkan bekalannya. Fokus utama untuk rumah ni actually is di ruang tamu dan juga ada master bedroom. Dua kawasan penting untuk pada saya kalau tetamu datang sebab di sinilah kat mana dia orang spend most of the time. Family akan banyak stay dekat area sini. Cuma elemen-elemen yang dibawa kat sini macam talam. Talam ni memang saya collect. Saya personally collect daripada Melaka dan Negeri Sembilan. Dan juga apa nama tingkat-tingkat lama ni memang saya personally collect di Melaka sini. Saya pilih colour and ni saya bawa ke sini dan saya suruh kontraktor untuk pasang. So from the element macam-macam tu terjadilah rumah kampung baru. Pemilihan hiasan dan perabot berunsurkan kayu dibuat dengan cukup teliti supaya menepati konsep yang diketengahkan. Selain mempunyai ruang kediaman yang cukup terhad, susun atau perabot juga memainkan peranan agar tidak nampak terlalu padat. Pemilihan perabot amat penting sebab kalau kita dah try bawa vibe kampung, pemilihan perabot pun mesti kena dengan konsep yang kita bawa. Kalau tidak dia jadi macam marbar lah. So actually macam kursi tu kursi moden sebenarnya. Cuma kita cari fabric yang ala-ala macam kampung sikit supaya kenalah dengan konsep yang kita bawa. Master bedroom saya bawakan elemen batu merah kan. Tapi bukan actually dia bukan betul-betul batu merah and dia bukan stiker, dia kita panggil brick clay. And di belakang tu dia ada drawing. Drawing actually pemandangan kampung. And ada lagi satu gerobok lama yang ada retro touch sikit. Ada orang cat semua untuk storage lah. Kalau di bilik yang second ni, saya letakkan elemen kayu yang panel kat belakang tu. Saya beli daripada second hand punya kayu. And saya lebatkan sebagai elemen kita panggil headboard lah. Headboard. Sebenarnya konsep yang saya bawa ni memang jarang orang bawa. Dan pada saya kalau tengok satu KL ni mungkin tak banyak yang buat macam ni. It's kind of experiment juga kan. Saya pun tak sure penerimaan orang ni boleh ke tidak. This concept ialah buat rumah stay rumah kampung tapi bandar, dia punya kepuasan tu datang bila kawan-kawan datang, tetamu datang dan dia orang memang betul-betul appreciate sampai dia orang selfie, share apa semua. So dari situ maksud dia ada konsep yang saya bawa tu mungkin membawa ke experience kepada mereka untuk rasa seperti di kampung, which is dia orang macam teringat nostalgia lama. Itu memang saya puas lah. So dia orang tak perlu balik kampung, dia duduk sini pun dia dah terasa vibe kampung. Menyalurkan minat seninya kepada hiasan dalaman rumah, kebolehan yang dimiliki Azmir berjaya mengubah unit kondominium menjadi seolah-olah berada di rumah tradisional lama. The best spot dekat rumah ni, malam-malam saya duduk dekat balcony, saya boleh nampak KLCC vibe. So memang rumah ni kat balcony dia nampak KLCC, nampak Saloma Bridge. So buat minta rumah buat teh tarik, lepak kat luar, minum, sembang-sembang. Dah cukup untuk nostalgic vibe. Nona zaman sekarang
Kehidupan dalam rumah tangga memerlukan pasangan saling memahami tanggungjawab dan hak masing-masing. Walaupun suami adalah ketua keluarga, namun isteri masih lagi mempunyai hak seimbang demi kebahagiaan bersama. Antara hak seorang isteri terhadap suami adalah hak untuk mendapatkan kasih sayang dan layanan yang lembut, hak cemburu dan sebagainya. Bersama Ustazah Fatimah Syarha untuk kupasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita direzekikan bertemu dalam segmen Nur. Saya sangat berbesar hati, bergembira dapat bertemu dengan semua penonton Nona yang saya sayangi, yang saya muliakan. Topik kita hari ini ialah kau terbela sebagai wanita dalam institusi rumah tangga. Mungkin ada di kalangan wanita yang rasa takut nak masuk ke alam rumah tangga ataupun tak nampak visi dan misi untuk ditegakkan dalam rumah tangga. Maka kita ada pembelaan. Al-Quran mendidik kita untuk ada visi dan misi yang jelas dan memberikan hak-hak yang seimbang antara suami dan isteri dalam rumah tangga. Dalam Al-Quran, Allah menyebut ikatan antara suami dan isteri sebagai mitsaqan ghalidha. Satu perjanjian, satu ikatan yang teguh. Kita pernah lalui zaman demi zaman yang mana wanita itu tak dihargai. Sejarah membuktikan. Dan kita melihat realiti pun banyak berlaku kes-kes yang menyebabkan kita takut. Tapi hakikatnya Quran kembalikan kita. Surah Ar-Rum ayat 21. Menjelaskan kepada kita betapa indahnya lelaki dan wanita adalah bukti kekuasaan Allah. Mereka hidup ni untuk dapat sakinah, ketenangan, mawaddah, kasih sayang yang tumbuh daripada unsur-unsur fizikal dan luar ni. Sebab tu kita kena jaga juga fizikal luar. Kebersihan, kekemasan, kecantikan, keindahan. Itu mawaddah, tarikan luar. Dan juga rahmah, belas kasihan. Yang datang rahmah itu dari Allah menyebabkan suami isteri yang lalui pelbagai ujian rumah tangga tapi tetap merasai belas kasihan. Walaupun pasangannya bankrupt, rugi, dihina, dicaci, dimaki, tapi ada belas kasihan untuk setia, untuk membela, untuk memotivasikan, untuk naikkan semangat hidup sama-sama. Betapa Nabi SAW membela wanita, sampaikan Nabi bagi satu mindset, cara fikir kepada lelaki. Nabi kata, ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Ini hadis riwayat Muslim. Nabi ajarkan cara fikir, dunia ni semua nikmat. Tapi kenikmatan yang paling best, yang paling besar adalah memiliki seorang wanita yang salihah. Makna kata, kita melihat dunia ini, adanya emas, logam, adanya kereta yang mewah, rumah yang besar, semua itu keindahan, perhiasan. Tapi tak boleh nak lawan keindahan memiliki seorang wanita solehah. Bahkan kita juga nak cakap kepada pasangan kita, abang, antara banyak-banyak benda hebat, benda istimewa dalam dunia ni, abanglah yang paling best. Dia kata hadis ni yang sebut tentang wanita tu sebaik-baik perhiasan bagi lelaki. Sama juga, lelaki adalah sebaik-baik harta benda dunia, perhiasan dunia yang paling indah bagi wanita. So wanita ekspresikan pada pasangan masing-masing supaya masing-masing rasa tenang, gembira, selamat hidup dalam persahabatan suami dan isteri. Perkahwinan ini digambarkan dalam hadis riwayat Baihaqi adalah satu bentuk menyempurnakan sebahagian agama. Jadi kita nak rasa tenang dengan rasa percaya bila sama-sama bina hubungan takwa dengan Allah. Bila ada takwa, depan orang ke, belakang orang ke, dia mampu mengawal dirinya sendiri untuk diikat dengan peraturan Allah. Dia tak buat khalwat, tak buat curang, tak buat skandal di belakang.
Sebab dia tahu Allah sentiasa memerhatikan. Bahkan kat dunia lagi hidup kita tak tenang kalau tak ada takwa. Kata Nabi, dapatkanlah qalban syakira, hati yang bersyukur. Dapatkan lisanan zakira, lidah yang mudah untuk ingat kepada Allah. Dan dapatkan zaujatan mu'minah tu'inuhu ala amril akhirah. Dapatkan seorang wanita yang beriman yang boleh menolong dalam urusan akhirat. Sebab Nabi menghadirkan satu bentuk cara fikir supaya seorang lelaki, ini perkara yang perlu didapatkan. Bahkan bagi seorang wanita pun, walaupun kita ni dikelilingi oleh kemewahan, kedudukan, harta, tapi biarlah kita hidup dengan fitrah kita. Fitrah bersih kita akan tetap cuba untuk dapatkan seorang pasangan yang boleh menolong kita dalam urusan akhirat. Sekian dulu daripada saya, Fatimah Syarha. Salam sebarkan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi seorang wanita meskipun mempunyai kelembutan namun tetap perlu kuat untuk mendepani cabaran. Sisi kuat seorang wanita akan terlihat apabila kaum Hawa ini menjadi penyokong dan pendorong kepada kejayaan wanita lain. Seharusnya tiada istilah cemburu dan iri hati, jauh sekali mahu melemahkan golongan wanita sendiri. Hampir sejam bersiaran, Nona sudah pun tiba ke penghujungnya. Jutaan terima kasih diucapkan sekali lagi kepada pemilik kediaman, Encik Rahimi Hazri kerana sudi menerima kunjungan kami. Seperti biasa, layari laman Facebook, Instagram dan TikTok di TV3 Nona. Jangan lupa temu janji anda bersama kami lagi minggu hadapan. Nona, inspirasi wanita untuk semua. Assalamualaikum. Sri Kandi masa kini yang bekerja ya juga ibu dan istri, cabaran di tangan